الحمد والثناء لله عز وجل، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا الله إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمين روعاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق، كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan Pengerusi Jawatan Kuasa Karya, Timbalan dan seluruh Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para tetamu Allah, di hari yang penuh dengan barakat, hari Jumaat di penghujung bulan Syawal, berbetulan dengan definisi pentarifan bulan Syawal itu yang bermaksud meninggi. Doa dan harapan agar Allah meninggikan darjat kita seusai kita mengerjakan puasa Ramadan Al-Mubarak, yang merupakan salah satu mekanisme penghapus dosa, pembakaran dosa-dosa lampau, agar pembakaran dosa itu akan meninggikan darjat kita di sisi Allah, insya-Allah. Kita sekarang berada di rumah Allah, di masjid, yang masjid ini sepengetahuan saya dikategorikan sebagai masjid ammah atau masjid qaryah. Masjid ini dia ada dua penjenisan. Satu dipanggil Masjid Sultaniyah, satu lagi dipanggil Masjid Ammah. Definisi ini, pembahagian ini kita kendati pun kita ambil daripada pembahagian yang telah dicetuskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah, dan pengkategorian ini kita pakai sampai sekarang. Kerana di Perak ini Masjid Sultaniyah atau Masjid Pemerintah ada 4 sahaja. Masjid Ubudiyah, Masjid Negeri, Masjid Sultan Azlan Shah Jalan Dairi, dan Masjid Muhibbuddin. Itu dipanggil sebagai Masjid Sultaniyah atau Masjid Pemerintah. Adapun masjid kita ini lazimnya seperti masjid-masjid lain yang lebih kurang 700 buah dalam negeri Perak ini dipanggil Masjid Ammah atau Masjid Qaryah.
Ala kulli hal, imma berada di Masjid Sultaniyah wa imma berada di Masjid Ammah. Keberadaan kita dalam masjid ini sesuatu yang indah, sesuatu yang cukup mengiurkan dan menggirangkan hati orang yang beriman. Kerana apa? Kerana inilah salah satu tempat yang paling tuntas, paling utuh untuk menyatukan hati seluruh orang Muslim, seluruh kaum muslimin. Kerana inilah fungsi asas, fungsi sebenar yang telah dicetuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perpaduan kita, kekuatan kita kaum muslimin yang kita ambil hasrat kekuatan itu daripada pembinaan masjid. Keberadaan dan kewujudan masjid itu berpaksi kepada dua, iaitu kekuatan kita, kekuatan kaum muslimin. Lazimnya dia orientasi kepada dua perkara. Pertama, kekuatan tauhid yang dipanggil tauhidullah, yakni mengesakan Allah. Itu kekuatan paling dominan kepada semua orang Islam, iaitu kekuatan tauhidullah, kekuatan mengesakan Allah. Yang kedua, kekuatan kaum muslimin seluruhnya ialah tentang tauhidul ummah, iaitu kesatuan ummah, perpaduan ummah. Yang lain adalah sisipan, ranting-ranting berasaskan kepada dua kekuatan ini. Sebab itu keberadaan kita dalam rumah Allah, kekuatan kita dan kekuatan kaum muslimin dalam rumah Allah ini akan terjelma dua benda ini, dua benda asas ini. Apa dia? Pertama dipanggil tauhidullah, keesaan kepada Allah. Yang kedua ialah tauhidul ummah, kesatuan ummah. Jika dua perkara asas ini dipelihara seutuhnya oleh setiap batang tubuh kaum muslimin, nescaya Islam akan gemilang cemerlang dan tidak timbul soal perpecahan yang ketara, tidak timbul soal kebobrokan akhlak dan tauhid akidah umat Islam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sebutkan bahawa keseimbangan dua elemen ini akan membawa kepada warga Muslim yang kuat. Kerana ancaman kepada pengabaian antara salah satu daripada dua elemen ini akan menyebabkan kita lemah. Semua orang tahu. Allah menyebut dalam surah Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u watafshalu watadhhaba rihukum, dan janganlah kamu bersengketa, kerana ia akan menyebabkan kamu gagal dan hilang kekuatan kamu. Sebab itu kita kembali pemikiran kita, ingatan kita kepada dua asas ini. Apa dia? Asas untuk kita memperkuatkan akidah kita. Setiap batang tubuh orang Islam, dia kena begitu. Mendahului ilmu tentang perkara-perkara yang berkait dengan akidah ke atas ilmu lain. Yang kedua ialah kita membina kesatuan ummah.
dengan sifat bertolak ansur, berta'azzur antara kita. So, dua benda ini penting kerana dia perlu seimbang agar kita tidak menjadi bangsa yang lemah, kaum yang lemah, kerana akibat persengketaan di antara kita. Baik. Sejarah lampau mencatatkan sedemikian. Bagaimana Nabi SAW memfungsikan masjid itu dengan kepelbagaian fungsi, sama ada yang terkait dengan urusan agama dan urusan dunia. Oleh yang demikian, bila kita merasakan bahawa pentingnya fungsi rumah Allah ini, mari sama-sama kita cuba untuk berusaha dengan sedaya upaya yang kita ada agar kita menjadi salah seorang daripada entiti umat Islam yang berusaha untuk mengimarahkan rumah Allah ini, seterusnya berusaha untuk menyatukan kaum muslimin paling tidak dalam karya kita ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana nak sebut perkara ini kerana mutaakhir ini kita melihat umat Islam semakin hari semakin lemah. Semakin hari semakin berpecah. Kenapa hal yang sedemikian berlaku? Apakah kerana kelemahan-kelemahan yang wujud itu ialah kelemahan-kelemahan daripada orang lain atau kelemahan daripada pemerintah? Saya nak ajak diri kita bersama-sama bermuhasabah di tengah hari yang penuh dengan barakat ini. Pertama, barangkali benda yang paling asas ialah kecuaian kita dalam membina kesepaduan kita dalam rumah Allah ini. Kerana kita barangkalilah tidak mengfungsikan masjid ini dengan fungsi seperti mana fungsi yang dirancanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meletakkan pengimarahan masjid ini kepada individu tertentu sahaja. Anda pernah ingat Dr. Zul Al-Bakri pernah sebut, dia kata, ada pun orang yang mengimarahkan masjid kepada jawatan kuasa, kepada mereka yang bertugas dengan masjid, itu biasa. Dia memegang jawatan, dia datang masjid, itu biasa. Tetapi orang yang tak punya apa-apa tanggungjawab dengan masjid, dia hanyalah orang biasa, tetapi dia menjadi orang yang lebih lazim hadir ke masjid, itu luar biasa. Kita nak cuba atur diri inilah. Macam mana nak jadi satu entiti manusia yang dekat dengan masjid. Yang bukan hanya datang masjid sewaktu hari Jumaat saja. Tapi kita menjadi seorang manusia, diri manusia ini yang hadir dengan masjid, yang dekat dengan masjid pada setiap waktu. Malah kita adalah menjadi orang yang cukup terkehadapan dalam segala urusan yang terkait dengan masjid. Seorang qadil qudha, seingatan Nana, sama ada dia Syarif bin Al-Khatib atau siapa, tapi seorang qadil qudha di akhir usia dia tinggal semua jawatan dia. Punya teringin untuk berkhidmat dengan masjid dan bertujuan untuk mengimarahkan masjid, dia tinggal semua jawatan dia. Dia buat apa? Dia menjadi siap masjid. Anda lupa sungguh namanya. Tengah hari ini anda lupa sungguh. Dia tinggal jawatan dia. Di akhir usia dia tinggal semua, dia berkhidmat dengan masjid. Sebagai apa? Sebagai siap masjid, noja masjid, berkhidmat untuk masyarakat, untuk agamanya. Apakah semua dengan tindakan yang sama seperti beliau? Tidak. Kita boleh buat kullu ya'malu ala syakilati, semua orang boleh berfungsi mengikut skill dia.
Tapi yang paling penting ialah, ada nak sebut di sini, di pagi, di tengah hari yang penuh dengan barakat ini, kita berusahalah untuk mengimarahkan masjid ini dengan apa cara yang kita ada, supaya ahli qaryah kita ini berminat untuk mendekati masjid, dan seterusnya menjadikan masjid ini adalah tempat perpaduan dan keutuhan kita secara kolektif, secara bersama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir usia baginda yang dipanggil sebagai Hajjatul Wada. Nabi menekankan kepada kepentingan ibadat-ibadat asas. Nabi sebut, innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum alla fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tibatan biha anfusakum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbakum tadkhulu jannata rabbikum. Sesungguhnya tiada nabi selepasku, dan tiada lagi umat selepas kamu. Sesungguhnya hendaklah kamu sembah Allah. Itu wasiat Nabi. Sesungguhnya hendaklah kamu sembah Allah. Tunaikan sembahyang 5 waktu. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Berpuasa dalam bulan Ramadan kamu. Tunaikan zakat harta kamu dan ikhlas dalam dan suci hatimu. Dan taat kepada perintah-perintah pemerintah kamu, pasti kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Anak kod wasiat ini, jangan tuan-tuan kata ada isu politik, tak. Anak nak kodkan isu ini ialah wasiat Nabi 2 benda besar dalam apa yang anda sebut tadi. Pertama, tunaikan benda basic dalam agama kamu. Kamu sembah Tuhan kamu. Kamu tunaikan sembahyang 5 waktu yang difardukan kepada kamu. Kamu berpuasa pada bulan Ramadan kamu. Kamu tunaikan zakat harta kamu. Kamu ikhlas dan sucikan hatimu. Dan taat kepada pemerintah kamu. Pasti kamu akan masuk syurga kepada Tuhan kamu. Pemerintah kita ini mengizinkan didirikan rumah-rumah Allah. Sebab masjid ni bukan boleh buat ikut suka. Tambah-tambah Jumaat. Kalau Jumaat boleh buat ikut suka, lama dah saya suruh orang sembahyang rumah saya. Lagi syok, imarah confirmnya. Tapi tak. Pembuatan rumah Allah di bumi kita ni, khususnya bumi Perak ni, walaupun tertakluk pada undang-undang, tapi dia mesti dengan kebenaran ulil amri. Sebab itu waktu habis PKP, mana-mana SDJ, mana-mana yang Jumaat kebenaran khas itu semua ditarik balik. Sebab kebenaran untuk Jumaat ini adalah kebenaran daripada pemerintah. Anda nak buat satu benda kecil je. Kebenaran atau pembuatan masjid, rumah Allah ini semua dengan kehendak pemerintah. Apa fungsinya? Yang paling asas. Fungsinya ialah supaya kita dapat mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Yang bukan hanya takwanya dalam masjid ini, takwanya boleh dibawa keluar. Itu paling asas. Ketakwaan bukan hanya berlaku dalam rumah Allah. Bukan hanya ketundukan kita dalam rumah Allah. Bukan hanya cetakannya berlaku dalam ruang yang begini sahaja. Tetapi cetakannya, implementasinya kita harus bawa keluar. Supaya warga Muslim, warga mukmin yang berada dalam rumah Allah ini, tunduknya kepada Allah, ta'abbudnya kepada Allah dibawa keluar. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, macam mana kita nak mengejar, bagaimana kita nak berusaha untuk menjadi manusia yang sebegitu? Dia ada beberapa kaedah. Pertama ialah kaedah yang paling tuntas, ialah
Kata orang Jawa, baihu o baikru, kena datang rumah Allah untuk mengaji. Tak ada cara dah. Tak ada cara dah anda nak cari menjadi manusia yang bertakwa kalau anda tidak punya ilmu. Ilmu di sini bukan maksud ilmu bersifat kifayah, tak. Ilmu yang bersifat aini. Anda harus paksa diri. Macam mana anda paksa duduk dalam rumah Allah di hari Jumaat, anda kena paksa diri juga untuk berada dalam rumah Allah untuk menuntut ilmu yang berbentuk aini. Kerana itu benda yang paling asas untuk menjadi manusia yang bertakwa. Anda ulang balik, macam mana kita boleh paksa diri untuk datang pada hari Jumaat untuk menunaikan kefarduan Jumaat. Begitu juga kita harus paksa diri untuk menghadirkan diri dalam rumah Allah bagi menuntut ilmu-ilmu berbentuk fardu ain. Satu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian barulah di samping kita menjadi entiti yang berjaya mengimarahkan rumah Allah, nescaya kita juga akan menjadi manusia yang berjaya untuk menjadi salah seorang daripada orang yang bertanggungjawab untuk mengajak manusia dan menyeru manusia kepada kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sedikit ingatan daripada Sayyidina Osman. Apa kata Sayyidina Osman? Maaf, waktu tak cukup. Sayyidina Osman kata apa? Hamsun hunna alamatun al-muttaqin. Pasal kita cerita tentang bagaimana nak cetak manusia bertakwa, bukan hanya dalam masjid tapi di luar masjid. Kata Sayyidina Osman, ada 5 tanda yang boleh kita tengok seseorang itu dia bertakwa ke tidak. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu wa yaghribul farja wal lisana. Kita boleh tengok orang tu dia bukan hanya sekadar takwa dalam rumah Allah, di luar pun kita boleh nampak. Pertama, dia tidak duduk melainkan dengan orang yang soleh je. Dalam masjid pun dia kawan dengan orang, dalam masjid confirm lah orang soleh. Di luar pun dia hanya berkawan dengan orang soleh saja. Itu bermakna kesan keberadaan dia dalam rumah Allah itu dapat dikesan di luar. Dia tak duduk bersama dengan, melainkan dengan orang yang soleh sahaja. Yang mana orang yang soleh di luar itu pun boleh menahan dia, mulut dia, lisan dia, faraj dia daripada kejahatan. Itu kata Sayyidina Osman. Kedua, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabala. Kedua, apabila dia ditimpuk oleh perkara besar tentang urusan dunia, maka dia memandang benda itu biasa je. Dia kehilangan benda-benda yang terkait dengan urusan dunia, dia hilang benda yang berkait dengan urusan dunia, bagi dia biasa je. Dia tak ada keluh kesah sampai orang kata hilang pertimbangan, tak ada. Dia melihat kereta dia hilang, bagi dia biasa je. Dia kehilangan itu, kehilangan ini, bagi dia biasa je. Itu orang yang bertakwa. Nak tengoklah sebagai salah satu tanda. Ketiga, apabila dia terkait dengan urusan-urusan keakhiratan, dia merasakan bagi dia satu benda yang untung. Allah timpakan dia musibah sedikit yang terkait dengan urusan akhirat, menyebabkan dia semayang susah contohnya, kaki bengkak, semayang susah. Dia rasa alhamdulillah, untungnya dia, ya Allah, kerana Allah nak bagi dia pahala yang banyak. Keempat, dia tak akan penuhkan perut dia dengan benda yang halal sekalipun, kerana dia takut bercampur dengan benda yang haram. Walaupun benda halal sekalipun, dia tetap awasi perut dia supaya jangan kantung perut itu penuh sangat, kerana dia takut ada syubhat. Kelima, dia sentiasa memandang orang lain ni semua selamat, dia seorang je yang tak selamat. Itu tanda orang takwa. Dia melihat semua orang ni semua soleh belaka, dia seorang je dia. Ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya aku dosa.
Demo ni semua baik-baik belaka. Yang kecil ini barangkali kurang dosa, yang berumur ini barangkali banyaknya bertaubat, aku seorang je teruk. Itu tanda orang takwa. Yang jadi tak betulnya bila tengok ni semua tak betul, awak seorang betul. Tengok. Itu rosak. Ini semua tak boleh pakai, awak seorang boleh pakai. Itu rosak. Dia kena ada sifat begitu. Melihat orang lain semua baik-baik belaka, yang teruk adalah dia. Aku ni banyak dosa, aku ni banyak teruk, banyak dosa, banyaknya silap. Tengok pengusi, alhamdulillah pengusi bersih, balik Mekah sebulan kot tu. Tak ada dosa agaknya. Awak ni banyak dosa. Tengok gitu. Kita kena ada rasa begitu. Supaya orang kata tahu di tempat duduk kita di mana. Masalah sekarang ialah kita tak tahu tempat duduk kita di mana, kita rasa kita ini hebat belaka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakhiran, last 2 minit. Sekadar ingatan. Habis kalau dah begitu keadaan dia, kita teringin nak jadi baik. Teringin sungguh. Walaupun kita tahu kita tak sebaik mana, tapi teringin tu ada. Cuma Sayyidina Ali kata, halangan nak jadi baik ni ada 5. Walaupun banyak lagi lah, tapi Sayyidina Ali kata ada 5 halangan. Dia kata, laula khamsu khisalin. Kalau tak kerana 5 ni, nescaya manusia baik belaka. Pertama, al-qana'atu bil jahli. Dia rasa selesa jadi jahil. Dia selesa, insya-Allah. Ini pun dah cukup ni, ini pun boleh masuk syurga dah, dia kata. Dia selesa benar dengan jahil dia. Ngaji ke lantak lah, apa pun lantak lah. Dia tak heran, kerana dia selesa. Dia kondusif dengan kejahilan dia itu. Wal hirsu 'ala dunya, dia tamak dengan dunia. Tak cukup-cukup. Dekat tangan dia pun dia ambil, dekat tangan orang pun dia ambil. Rata dia pun dia ambil, rata orang pun dia ambil. Dia tamak sangat. 2 ini